Kita masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 我们一同进入祷告。 Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur Tuhan boleh mengizinkan kami datang hari ini. 我们在天上的父，我们再度向你献上感恩，因为你允许我们今天可以来到你的殿中。 Kami mengucap syukur jika di tengah-tengah kebisingan dunia ini Tuhan masih boleh menitipkan suara Tuhan bagi setiap kami untuk kami dengar. 我们也感谢在整个嘈杂的世界当中，你仍然能够把你的话语安置在我们心里，好，我们可以听到主你的声音。 Karena itu kami hari ini datang untuk mendengar suara Tuhan yang membentuk kami. 因此，主今天早上我们来到面前，要听你的声音来塑造我们的。 Sehingga ketika kami itu mengikut Tuhan dan kami mulai tidak mengerti jalan Tuhan, 当我们来追随主的时候，当我们开始不明白你的计划的时候， kami boleh tahu apa yang kami itu harus lakukan melalui firman hari ini. 我们仍然可以透过今天早上的话语当中，仍然可以知道我们应当行的是什么。 Karena itu pakailah kedua hambamu baik yang memberitakan maupun yang menerjemah. 恳求来使用你仆人与使女， Juga urapi setiap kami agar kami boleh mampu untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. 也恳求你自己来高摩我们每个人，好让我们可以明白你的话语，并且将你的话语执行出来。 Pakailah waktu ke depan kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. 我们将以下的时间交在主耶稣的手中。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. 主所爱弟兄姐妹平安。 Hari ini tema yang akan kita sama-sama renungkan yaitu bagaimana Yesus itu adalah Raja yang tidak terduga. 我们今天早上一同来探讨的主题是耶稣，我们难以预测、很难预测到的君王。 Bapak Ibu, bukankah sering kali ketika kita mengikut Yesus, kita itu menjumpai Yesus yang kita ikuti itu memang sulit ditebak. 岂不是我们在跟随耶稣的时候，我们可以遇到说，耶稣是很难被我们所预测到的。 Seringkali yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan yang kita prediksi. 他所做的往往跟我们所预测到的是完全不符合的。 Dan kita mulai mengatakan Yesus itu adalah Yesus yang memang tidak bisa kita tebak, tidak bisa kita prediksi, dan penuh teka-teki. 我们就讲说，这个耶稣我们很难的去猜测，很难的去预测，他是充满了很多的谜语的一个人。 Dan beberapa orang Kristen itu kemudian mulai meninggalkan Yesus karena sulit menebak jalannya. 因为很难来预测他的所要行的事情，有不少的人就渐渐的离开了耶稣。 Dan hal ini adalah sama yang dialami oleh para murid yang dituliskan dalam Markus pasal yang ke-11. 这也是使徒们在马可福音11章所记载的那一部分所遇到的事。 Ayat ini nanti kita akan baca bersama-sama. 我们一同来读取马可福音第11章。 Karena ayat ini cukup panjang, karena itu saya akan bagi menjadi 3 bagian. 因为呢这一段经文实在太长了，我会把它分成3段。 Karena di dalam Markus pasal 11 ini menceritakan bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem. 马可福音第11章讲到说，耶稣如何来进入耶路撒冷。 Dan Yesus itu melakukan 3 tindakan yang simbolis di dalam 3 hari dia masuk Yerusalem. 然后呢，他连续了3天进入耶路撒冷，然后呢，也做了3件一个预表性、象征性的事。 Karena itu kita akan melihat di dalam pembagian ini 3 hari kita melihat bagaimana Yesus masuk Yerusalem. 因此呢，我们要看这三天的分程当中，耶稣如何来进入耶路撒冷。 Yang menggambarkan tindakannya adalah Yesus itu yang sulit untuk dimengerti. 也让我们可以看到，耶稣确实是很难的去了解、理解的。 Yesus Raja yang tidak terduga. 他是很难的去预测，他很难被预测到的君王。 Hari pertama itu nanti di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 第一天是马可福音11章1到11节。 Diceritakan pada akhirnya Yesus itu masuk ke Yerusalem sebagai raja. 这里讲到说，耶稣进入耶路撒冷的时候，他以君王的身份来进入的。 Tapi ditutup dengan kemudian Yesus keluar lagi dari Yerusalem. 然后呢，第一天结束之后呢，我们看到耶稣就是又离开了耶路撒冷。 Lalu hari kedua Yesus masuk lagi ke Yerusalem. 第二天呢，耶稣又再次进入耶路撒冷。 Tapi yang dia lakukan di perjalanan mengutuk pohon ara. 可是他在路途当中，他咒诅了无花果树。 Sampai di Yerusalem dia menyucikan atau mengutuk pedagang-pedagang di Bait Allah. 然后呢，到耶路撒冷的时候，我们看到他如何来去清理了，然后来推翻了那一些在圣殿贩卖的商人。 Lalu dia keluar lagi dari Yerusalem. 晚间也是一样离开了耶路撒冷。 Baru hari ketiga dia kembali lagi ke Yerusalem. 第3天还是回到耶路撒冷。 Dan kita diberikan cerita bahwa pohon ara yang Yesus kutuk itu sudah betul-betul mati, menjadi 然后 kering. 呢，在这里我们看到耶稣所咒诅的无花果树真的是已经枯干了。 Bukankah Yesus kalau kita lihat dari struktur ini saja adalah Yesus yang sulit kita itu duga. 岂不是从这3段而已，我们就讲到说，耶稣这个很难的去理解。 Keluar masuk Yerusalem untuk apa?
他为什么要进出耶路撒冷？ Apa karena penginapan di Yerusalem mahal jadi lebih gampang tinggal di luar kota? 难道是耶路撒冷城里面的一个民宿很昂贵呢？就是让他定居的话很昂贵，所以就要离开城。 Sebenarnya apa yang Yesus ingin ajarkan dari 3 hari ini? 实际上，透过这3天，耶稣所要教导的是， Kita akan melihat bagian ini satu persatu. Kita mulai dari bagian hari pertama, yaitu Yesus masuk ke Yerusalem. 我们一段一段来看。我要先看第一天，就是耶稣进入耶路撒冷的时候。 Bapak Ibu, karena bagian ini cukup panjang, jadi ayat akan kita baca dalam satu bahasa saja, lalu penjelasannya baru kita akan jabarkan. 因为经文太长，我们只是用一个语言来读经文，之后呢，我们才讲解。 Jadi bagian pertama ini kita akan melihat ayat ini akan dibacakan dalam bahasa Mandarin saja. 马可福音第11章第1节到第11节，我们单用华语来读。马可福音第11章第1节，耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄榄山那里，耶稣就打发2个门徒。第2节对他们说：“你们往对面村子里去，一进去的时候，必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。”第3节，若有人对你们说为什么这么做，你们就对他说：“主要用人臂力时，让你们牵来。”第4节，他们去了，便看见一匹驴驹拴在门外街道上，就把他们解开了。在那里站着人说，有几个问：“你们解驴驹做什么呢？”门徒们就照着耶稣所说的回答，那些人就任凭他们牵去了。第7节，他们就把驴驹牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上了。有许多的人把衣服铺在路上，也有人把田间的树枝砍下来铺在路上。第9节，前行后随的人都喊着说：“何塞那！奉主名来的是应当称颂的，那将要来的我主大卫之国是应当称颂的，高高在上，何塞那！”第11节，耶稣进入耶路撒冷，又入了圣殿，周围看了各样的物件。天色已晚，就和12个门徒出城，往伯大尼去了。 Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, 如果我们看这段部分， penerjemahannya pun tak terduga, bukan? Kalau kita melihat di dalam bagian yang tadi baru saja kita baca, 如果我们看看我们刚刚所读的部分， bukankah kita itu membayangkan Yesus yang diikuti sekian lama? 岂不是我们看到人们跟随耶稣这么久的人， Bahkan dituliskan sampai 10 pasal oleh Markus, 甚至呢马可也是记载了有10章之多， yang membuat murid-muridnya itu rela meninggalkan semua untuk mengikut Yesus. 是门徒们他们愿意放下一切来追随耶稣。 Tapi Yesus itu berputar-putar tidak segera mendirikan kerajaannya. 可是呢，耶稣就是迟迟的没有建立他的国度。 Dan di dalam kebingungan itu, 在他们的盲点当中， sekarang tiba saatnya Yesus itu mengatakan mari masuk ke Yerusalem. 然后呢，耶稣现在对他们说：“来吧，我们要进去耶路撒冷。” Dan dengan spesifik dia mengatakan pergi kamu ke depan ke kampung itu. 然后呢，他很清楚告诉他们说：“你们去对面。” Lalu kamu akan menemukan keledai yang tertambat, keledai muda yang belum pernah memanggul beban. 然后你看到一匹驴驹，它就是拴在那里，然后呢，从来没有人骑过的。 Bapak Ibu, mereka segera menaatinya. 他们就马上顺服他， Karena mereka sadar sebagai orang Yahudi 因为他们知道作为犹太人， bahwa yang Yesus pesankan dan lakukan itu 耶稣所教导他们去行的， itu adalah menggenapi apa yang dituliskan di Sakaria pasal 9 ayat 9. 就是撒迦利亚所记载的9章9节所记载的。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia saja. 单用英语来读撒迦利亚书第9章第9节。 Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Bagian ini mengingatkan bahwa ini sesuai dengan Sakaria. 这段经文提醒了我们，跟撒迦利亚书那边所预言的、所写的是符合的。 Jadi pada akhirnya mereka itu merasa ini saatnya Yesus itu masuk menjadi raja. 然后呢，他们就想要说，这个就是那个时候，耶稣就要进去耶路撒冷成为君王。
Setelah berputar-putar tanpa kita bisa prediksi dan tebak, 然后呢，他们花了那么久的时间在那边打转，然后呢，他没办法预测的时候， sekarang Yesus masuk Yerusalem menggenapkan apa yang dinubuatkan Nabi Zakaria. 然后他们讲到说，现在耶稣要进去耶路撒冷，是要去成全撒迦利亚先知所说的， Yesus masuk sebagai raja sesuai nubuat yang dinubuatkan Nabi Zakaria. 他要以君王的身份进入耶路撒冷城，正如撒迦利亚先知所预测的、所预言的。 Karena itu orang-orang langsung memberikan keledainya, bahkan mengiringi Yesus masuk. 甚至所以呢，为什么人就马上把他的驴驹，就是愿意把它交给门徒们，然后呢，他们也是伴随耶稣进入耶路撒冷城。 Mereka sadar raja yang dijanjikan itu sudah tiba. 他们觉悟到那位被应许到的君王已经来了， Karena itu mereka berteriak, Hosana, diberkatilah dia. 因此呢，他们就喊着说：“赫山那，奉主名来的是应当称颂的。” Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. 也将来要我主的大卫这国是应当称颂的，高高在上何山呐！ Akhirnya Yesus masuk sebagai raja dan bertahta. 耶稣终于就是要进入耶路撒冷城，并且要在那里设立他的宝座。 Sebentar lagi Roma akan ditunggang balikan. 然后呢，不久罗马帝国就要被推翻出去了。 Tapi justru ayat ini ditutup di dalam ayat 11. 可是呢，在第11节如何来做一个结束？ Sesampainya Yesus di Yerusalem, pertama kali yang dia lakukan masuk ke bait Allah. 耶稣到耶路撒冷之后呢，他第一件事所做的什么呢？就是进入了圣殿。 Dan di sana ia dikatakan meninjau atau meneliti, melihat semuanya. 这里讲到说，他进入圣殿之后呢，做什么？他是周围看见各样的物件。 Yesus masuk, mengamati, meninjau bait Allah. 他进去圣殿，然后呢，周围看各样的物件。 Tapi dikatakan sebab hari sudah hampir malam, 到这里讲到说天色已晚， karena itu Yesus tidak menjumpai apapun ada di bait Allah. 因为天色已晚，所以呢，他在圣殿的时候呢，也没有看到任何东西， Bait Allah sudah tutup karena sudah malam. 因为已经晚了。然后呢，圣殿也是已经关门了。 Yesus meninjau tapi tidak mendapati apapun di bait Allah. 耶稣去观察、去观看，可是呢，在圣殿遇不到什么东西。 Dan dikatakan kemudian ia mengajak murid-muridnya keluar lagi dari Yerusalem. 这里讲到说，他和12个门徒又离开了出城。 Bapak Ibu, kalau kita itu datang sudah masuk curi keledai lalu teriak Hosana, 如果是我们的话，已经拿了人家的驴驹，然后呢，我们进去城市，然后呢，大家都喊着何山那了。 lalu ketika dia masuk justru pertama kali bukan mendirikan kerajaan malah masuk ke gereja. 然后呢，他进来那个城市之后呢，不是来设立他的国度，而是呢来到教堂。 Dan gereja itu sudah sepi karena sudah malam. 因为天色已晚，然后呢，教会灯已经灭了， Hamba Tuhannya sudah tidur. 然后神父也是睡觉了， Cuman ada satpam di gereja. 只有在看门的那个门卫。 Lalu Yesus bilang kita keluar lagi dari Yerusalem. 然后这样子忙碌之后呢，耶稣说：“好吧，我们就离开耶路撒冷城。 Bukankah kita akan kebingungan melihat Yesus yang seperti demikian? 岂不是我们看到耶稣这样的举动的话，我们觉得很疑惑呢？ Mungkin kita mulai berpikir apakah Yesus ini menyesal? 也许呢，我们开始想说，是否耶稣感到很绝望？ Kamu itu mau jadi raja atau mau jadi gembala? 然后你难道是要成为君王呢，还是要成为牧者？ Mau jadi raja yang memimpin pasukan atau mau jadi hamba Tuhan? 要成为带领士兵的一个君王，或者是要成为上帝的仆人？ Kamu mau jadi presiden atau mau menggusur jadi gembala, menggusur Musa Erwin? 你要成为总统呢，还或者说你要代替陈福文牧师的一个工作？ Dan hari itu Yesus mengajak mereka kembali keluar dari Yerusalem. Saya yakin mereka keluar dengan kebingungan. 当天晚上，耶稣又带领他们离开耶路撒冷城。我相信门徒们也是觉得很疑惑。 Baru saja menggenapi apa yang dituliskan. 今天他们刚刚去完成了撒迦利亚先知所预言的。 Tapi segera Yesus itu meninggalkan kembali panggilannya seolah-olah. 可是呢，到晚间的时候呢，看起来好比耶稣离开了他的呼召。 Lalu kita melihat hari itu dilanjutkan di dalam hari berikutnya. 之后呢，我们看第二天。 Ayat 12 sampai 19 saya akan bacakan ganti dalam bahasa Indonesia. 马可福音第11章第12节到19节，单用英语来读。 Keesokan harinya, setelah malam itu mungkin mereka kebingungan. Keesokan harinya itu sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania menuju kembali ke Yerusalem, Yesus itu merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia itu meninjau pohon itu tapi tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja.
Tapi dituliskan berikutnya oleh Markus, sebab memang bukan musim buah ara. Tapi Yesus itu berkata kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya yang di sekitar dia itu mendengar dia. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Seakan tadi belum cukup, ditambahin lagi oleh Yesus. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, sekali lagi masuk ke bait Allah, semalam sudah masuk, kecewa, sekarang masuk lagi. Dan sekarang mulai penuh, tapi mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan atau membunuh Yesus. Tapi karena mereka itu takut kepadanya, karena seluruh orang banyak itu takjub akan pengajarannya, sehingga dia batal membunuh Yesus. Dan menjelang malam mereka keluar lagi dari Yerusalem. Ini hari kedua. 这是第二天。 Bapak Ibu, kalau kita lihat sudah hari pertama membuat bingung para murid. 第一天他已经让门徒们感到很疑惑了。 Hari kedua dia mengatakan masuk lagi ke Yerusalem. 然后第二天他对门徒说：“走吧，我们要就再去耶路撒冷。” Dan di dalam perjalanan Yesus ini lapar. 然后呢，在路途当中，耶稣感到饿， Mungkin kebanyakan marah jadi lapar. 有可能他就是动了太怒气，然后就是饿了。 Dan dia lihat dari jauh itu pohon ara sudah banyak daunnya. 从远处他看见无花果树，然后树上有很多叶子， Dan sama seperti malam dia meninjau bait Allah tapi tidak mendapat apa-apa. 就如当天晚上一样，他来到圣殿，然后呢观看，什么东西也得不到， Karena hari sudah malam. 因为当时已经夜晚。 Sekarang dia mendatangi pohon ara itu juga sama, meninjau dan tidak mendapati apa-apa. 同样，他来到无花果树前面，然后去观看，然后什么东西也得不到。 Karena bukan musim buah pohon ara. 因为呢，那是不是收无花果的时候？ Tapi yang mengherankan Yesus itu marah seolah-olah tidak tahu musim buah. 可是呢，很奇怪的是，耶稣看起来就是很生气，好比他不知道说那还不是收无花果树的时刻。 Bahkan bukan cuma marah, dia mengutuk pohon itu. 他不只是生气，他甚至呢还咒诅那无花果树。 Bapak Ibu, raja macam apa yang buah aja tidak ngerti musimnya? 是怎么样的一个王啊，连什么季节他都不知道。 Saya rasa kita saat ini tidak ngerti musim pohon ara karena tidak umum di kita. 我相信对我们来说，我们不知道无花果树到底是什么季节收割的话，因为对我们来说不是很寻常的东西。 Tapi buah ara umum bagi orang Yahudi, mereka pasti tahu musimnya itu 可 bulan 是呢， apa. 无花果对犹太人来说是一个很寻常的东西，他们知道是哪一个月份它会出果子。 Sama seperti orang Medan itu sangat paham kapan buahnya durian Medan itu musim. 跟棉兰人一样，他们知道说，什么季节的话是什么月份是榴莲最有上季节的。 Bapak Ibu, dulu saya sering diundang ke GKI Medan. 我常常被邀请到棉兰的国语堂， Ketika Musa Erwin masih jadi gembala di sana. 当陈牧师在那里牧会的时候， Tapi sayangnya saya diundang selalu bukan musim buah durian. 很可惜呢，每逢我被邀请过去的时候，并不是榴莲季节。 Jadi kalau saya mau beli durian bawa dari Medan itu sulit mencari, dapat pun itu mahal. 所以呢，因此如果要从棉兰打包榴莲到雅加的时候，找到的要很难的找，并且价格很昂贵。 Jadi saya berharap berikutnya kalau diundang itu pas musim buah durian. 因此呢，我就非常希望，如果被邀请的时候，就是榴莲季节的时刻。 Dan saya percaya kalau ditanya semua jemaat di sana tahu kapan musimnya. 如果要问的话，当地的会有，他们当然知道什么时候是榴莲的季节。 Kapan di mana-mana itu banyak sekali durian dan sangat murah. 然后是什么时候我们到处可以看到榴莲，价格也是很便宜， Sampai mobil aja susah lewat karena banyak durian. 甚至呢车子也是很难的行过，因为有太多榴莲满街。 Sampai mungkin saya dari bandara ke gereja harus menaiki durian. 甚至有可能我从机场到教会，可能是要踏过那榴莲。 Tapi bagaimana mungkin ini calon raja tidak tahu musim buah pohon ara? 今天呢，这个是要成为君王的，他怎么可能不知道是无花果的季节是什么时候呢？ Bahkan dia mengutuk pohon itu. 甚至呢还咒诅了他。 Yesus yang tidak bisa kita mengerti. 这是我们不能去理解的耶稣。 Dan itu masih ditambahkan lagi ketika dia sampai di Yerusalem. 再加上他进去耶路撒冷的时候， Energinya masih banyak padahal masih lapar. 他还是很饿，他精力旺盛， Dia masuk bait Allah lagi. 又再进入圣殿。
Dan kalau semalam dia kecewa karena bait Allah kosong sudah malam, 因为昨天他感到很绝望，因为圣殿已经夜深了，圣殿已经空洞洞了。 sekarang bait Allah itu sudah penuh, banyak orang bahkan berjualan. 今天呢，整个圣殿都是满的，然后因为太多人，因为他们人在那边的话是做了一个买卖。 Dan Yesus itu marah sekali lagi. 再度，耶稣看到这样情况的话就生气， Bahkan dia mengusir para pedagang membalikkan meja penukar uang. 他就是赶走了做买卖的人，然后推翻了他们兑换银子的桌子。 Dan dia mengatakan kalian sudah menjadikan rumah doa sebagai sarang penyamun. 深圳的他还对他们说，你已经把祷告之殿成为了贼窝。 Bukankah raja harusnya mengambil hati rakyatnya? 岂不是做君王的话是要拉拢人心呢？ Bukan mengambil hati itu dengan cara memusuhi, mencari musuh. 而不是呢要跟他们对敌。 Harusnya dia tuh perlu pengikut untuk bisa perang melawan Roma. 他需要人追随他，跟随他，好让能够来去打败了罗马帝国， Bukan menambah musuh. 不是要增加敌人。 Apa yang sedang Yesus itu lakukan? 耶稣到底在做什么呢？ Bapak Ibu, saya percaya kalau misal saya datang pagi-pagi di tempat ini, 我相信，如果一大早来到这个地方， lalu Bapak Ibu menjumpai yang saya lakukan sebelum masuk ke gereja, saya balik-balikan meja pedagang siomay. 如果呢你们看到我在那边，就是在打翻了贩卖食物的那些人， Saya balikkan sepeda pedagang congfan. 我就把那个前面卖食物的，就是把他们赶走。 Lalu saya bilang, kalian pedagang congfan sudah menjadikan rumahku ini sebagai sarang penyamun. 然后呢，我对他们说，你们这些卖东西的、卖食物的人，已经把我的店成为了贼窝。 Saya percaya kontrak saya langsung tidak diperpanjang. 我相信我的合约没有再续了， Saya percaya minggu depan mungkin saya gantian dagang congfan di sana. 也有可能变成下个礼拜变成我要去某间教会来贩卖东西食物了。 Dan bukankah itu yang seringkali kita itu rasakan tentang Yesus kita? 岂不是这也是我们常常对我们耶稣所感受到的呢？ Kenapa dia begitu bengis, suka mengutuk, murka, marah? 为什么他那么暴怒，那么喜欢咒诅，然后那么喜欢生气？ Saya sudah mengikut engkau dengan setia, tapi yang dia lakukan itu sungguh kita tidak bisa duga. 我已经很忠心的跟随你，可是呢，你所做所行的我没办法预测。 Bukan cuman kita tidak bisa duga, bahkan seringkali mengecewakan kita. 甚至呢，不仅仅是我们没办法预测到，甚至呢，往往还是我们很伤心。 Dan sekali lagi hari kedua ini ditutup dengan Yesus mengajak semua muridnya keluar lagi dari Yerusalem. 然后呢，再一次我们看到第19节，每天晚上，耶稣又在带了他的门徒们离开了城市。 Saya percaya mereka akan keluar dengan kebingungan dan kekecewaan. 我相信门徒们第二天出去的时候呢，离开耶路撒冷城的时候，他们也是不仅仅是带了疑惑，也是带了一个沮丧。 Dan keesokan harinya, hari ketiga, Markus menuliskan. 第三天，马可又在记载。 Ayat 20-26 kembali dibacakan dalam bahasa Mandarin. 马可福音11章20节到26节，单用华语来读。第20节，早晨他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得就想起了耶稣的话，就对他说：“拉比，请看，你所咒诅的无花果树已经枯干了。”耶稣回答说：“你们当信服神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说：‘你挪开此地，投在海里’，他若心里不疑惑，只要信他所说的必成就，他就必成就给他。第24节，所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。你们站在祷告的时候，就想起。 若有人得罪了你们，你就当宽恕他们，好叫你们在天上的父也宽恕了你们的过犯。第26节，你们若不宽恕人，你们在天上的父也不宽恕你们的过犯。 Hari ketiga Yesus mengajak setiap muridnya balik lagi ke Yerusalem. 第三天，耶稣又带了他的门徒回到耶路撒冷。 Pelin-pelan, bolak-balik. 看起来耶稣好像无头苍蝇来来去去。 Dan di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, 还是一样，在往耶路撒冷的路途上， murid-muridnya menyaksikan pohon ara yang dikutuk Yesus betul-betul kering sampai ke akarnya. 门徒们见证了耶稣所咒诅的无花果树，真的是树连根都枯干了。 Dalam waktu 1 hari, betul-betul terjadi pohon ara yang dikutuk itu kering. 在一天当中而已，然后那一棵树真的是连根都枯干了。 Dan seperti biasa murid yang paling vokal yang suka komplain yaitu Petrus. 然后呢，常常就是彼得，他的常常抱怨的门徒彼得。 Mungkin dengan kebingungan dan kekecewaannya dia berkata pada Yesus, "Rabi, lihat pohon ara yang kamu kutuk itu.
betul-betul sudah kering, mati. 然后他就说：“拉比，你看你所咒诅的无花果真的已经枯干了，已经死了。” Dengan kata lain mungkin Petrus berkata, apa yang kamu lakukan? 换句话说，也许呢，彼得正在问他说：“你到底做了什么？ Betul-betul tidak terduga, tidak bisa diprediksi. 你所做的真的是我们无法预测、无法想象得到。 Masuk sebagai raja, 成为君王，进入成为君王， tapi yang dilakukan mengutuk pohon ara, mengutuk pedagang di bait Allah. 可是所做呢，就是咒诅了无花果，然后呢，来去咒诅了在那个圣殿里面做买卖的商人。 Dan sekarang kutukannya itu terjadi. 然后现在他所咒诅的事情应验了。 Tuhan yang begitu bengis. 那么暴怒的上帝。 Dan saya percaya kalau kita di posisi para murid mungkin kita akan mulai kecewa dan mulai berpikir untuk meninggalkan Yesus. 我想说，如果我们在门徒们的身份遇到当时的话，我们不只是感到很沮丧，我们甚至还想要说要开始离开了耶稣。 Tapi Yesus itu cuma menjawab, percayalah kepada Allah. 耶稣只是回答他一句话说：“你们当信服神。” Bapak Ibu, jawaban apa ini? 这有什么答案呢？ Bukankah yang kita harapkan jawaban, ya sorry kemarin saya kelaparan jadi tidak sengaja ngutuk. 岂不是我们希望的是，哎，对不起，我实在太饿了，然后呢，昨天就是我就是失控了，然后就咒诅了。 Saya kilaf, sekarang saya sebagai Tuhan akan sentuh lalu pulihkan itu pohon. 我昨天失控了，然后今天作为上帝的话，我就要在这来触碰那棵树，好让那棵树可以再度活起来。 Lalu yang kita harapkan pohon yang belum musim itu tiba-tiba keluar buah ara, termasuk ada buah pisang durian di dalamnya. 然后我们希望呢，就是还没有那个季节的无花果树能被上帝触碰之后呢，就是会有发出各种各样的果子。 Tapi yang Yesus jawab justru bukan itu. 可是耶稣怎么样回答他们？耶稣的回答并不是那样。 Yang dia jawab itu sesuatu yang membuat kita semakin bingung. 他的回答让我们更疑惑了。 Percayalah kepada Allah. 你们当信服神。 Dan Bapak Ibu, bukankah ini gambaran setiap kita ketika mengikut Yesus? 这岂不是我们每个人的写照？当我们来跟随耶稣的时候， Saya percaya beberapa dari kita sudah lama mengikut Yesus, tidak sedikit air mata yang kita tuh teteskan. 我相信我们有很多人跟随耶稣那么长的时间，我们所掉下来的眼泪也不少。 Bahkan beberapa bisa dilihat ketika jadi pengurus dan majelis wajahnya tertekan, ketika sudah selesai periode cerah langsung. 深圳的有不少人，我们看到成为团契的执委以及执事的时候呢，感到压力非常的大，然后他写在他们脸上，然后他们整个任期已经完成之后呢，我们可以看到他们开始很开心了。 Karena saya percaya mengikut Tuhan yang susah itu bukan karena banyak kegiatan yang kita harus lakukan. 因为我相信追随上帝、跟随上帝很艰难的，并不是很多活动我们要去完成。 Yang membuat lelah adalah ketika saya sudah melakukan semua kok masih dikritik. 最难的说，当我已经做了一切的事情，为什么还被人家批评？ Saya sudah lakukan semua kok masih Tuhan izinkan ini terjadi, itu terjadi. 我已经做了一切，为什么上帝还是容许了这个发生、那个发生？ Saya sudah melayani dengan setia, tapi keluarga saya Tuhan izinkan bermasalah. 我已经忠心的来侍奉，可是上帝容许了我家庭出问题。 Tuhan izinkan saya mengalami kesulitan ekonomi. 上帝允许我遇到经济上的问题。 Bahkan Tuhan izinkan saya mengalami kesakitan dan kedukaan. 甚至上帝允许我经历了我身体上的疾病，并且遇到丧事。 Dan kita mulai bertanya, apa yang Tuhan inginkan? 然后我们开始问说：上帝，你要的是什么？ Kita mulai mengatakan tidak bisa menebak kehendak Tuhan. 我们开始讲说，我们没办法预测，没办法猜测上帝的计划是什么。 Dan kita mulai mengatakan, kenapa saya? Kenapa kamu lakukan ini? 然后我们就开始对他发言语发问说：为什么是我？为什么你要这样做？ Dan kita mulai merasa Tuhan itu tidak bisa kita kendalikan. 我们就开始想到说，我们没办法来去操控上帝。 Bahkan ketika kita berusaha mencari jawaban, kita tidak mendapatinya. 当我们不断寻找答案的时候呢，我们得不到。 Tapi Bapak Ibu, bukankah saat kondisi seperti itu justru jawaban ini yang berlaku? 岂不是在这样子一个状况当中，这是答案就符合了？ Saat semua usaha kita sudah kerahkan mencari jawaban tidak bisa didapat, 当我们做了各种各样事情来去得到答案的时候，我们确实得不着答案的时候， saatnya kita percaya kepada Allah. 就是那一刹那，我们需要信服上帝。 Percaya bahwa kehendaknya itu tetap baik bagi kita. 我们要相信他的旨意对我们来说是仍然最好的。 Dia memang Tuhan yang kita tidak bisa pikirkan, kendalikan, rasionalkan. 他确实是我们没办法控制，我们超乎我们想象的上帝。 Karena logika kita sebagai manusia sulit membayangkan Dia yang terlalu luas. 因为我们作为人类的逻辑，我们没办法去思考到他那一些无限的。 Dan bukankah ketika kita ingin menggapai Dia, justru kita itu akan merasa
kita itu terbatas, sulit mengerti dia. 岂不是当我们想要抓他的时候呢，我们遇到我们是有限制的，我们很难的去了解他。 Justru saat itu Yesus berkata, datang padaku dan percayalah padaku. 就是在那一刹那，耶稣就对我们说：“来到我的面前，你要信服上帝。” Bapak Ibu, saat kita menjumpai Yesus itu tidak bisa kita duga. 当我们遇到耶稣，我们没办法去预测到的时候， Jangan berusaha menduganya, tapi percayalah padanya. 我们不要设法猜测他，而是呢，我们只要单单的信服他。 Saat kita mulai merasa sulit, kita itu menebak apa yang Yesus itu atau Tuhan itu kehendaki. 当我们就是开始觉得说上帝对我的旨意是什么，然后很难的去猜测的时候， Berhenti menebak, tapi mulai percaya padanya. 我们所要做的是要停止猜测，我们只要信。 Dan saat kita sulit percaya kepadanya, 当我们很难相信他的时候， Yesus berkata pada ayat berikutnya, berdoalah. 耶稣在接下来说要做什么呢？祷告。 Saat kita merasa sulit percaya kembali kepadanya karena saya membingungkan, ikut Yesus itu membingungkan. 当我们觉得说我很难的相信他，因为跟随耶稣的话让我觉得很多的疑惑， Bahkan untuk kembali percaya itu sulit untuk saya lakukan. 甚至呢要我再度来相信他的话，我很难。 Yesus katakan doa, ungkapkan itu pada dia. 然后耶稣只是说祷告，你要把你的问题，你没办法相信他的，告诉他。 Silakan meratap, berdoa, ungkapkan itu pada Tuhan. 你可以向他哭泣，你可以把你的问题全部哭诉于他。 Dan minta kembali iman untuk bisa memindahkan gunung, untuk kembali percaya kepadanya. 我们要求上帝给我们信心，好让我们信心可以挪开了那一座山，然后我们可以再度来相信他。 Dan Bapak Ibu, ketika kita itu mencoba percaya kembali kepadanya di dalam doa, 在我们透过祷告要相信回去他的时候， saya percaya perlahan-lahan kita mulai melihat yang tidak masuk akal itu mulai sedikit demi sedikit kita pahami. 我相信我们会开始看到我们头脑、我们理智没办法去了解的一个一件件的，我们可以开始明白。 Seperti 3 hari yang Yesus lakukan yang sulit dimengerti ini, 就如耶稣这连续3天所做的，我们无法理解的事情。 ketika kita sulit mengerti, kita mulai percaya padanya. 当我们很难了解的时候呢，我们开始相信他。 Percaya yang dia lakukan itu sesuatu yang baik. 我们相信他所做的是好的。 Kita saja yang kurang mampu mengertinya. 问题是我们不够力量来去理解他。 Karena itu doa, minta kesabaran sampai pelan-pelan kita bisa mengerti. 因此呢，我们要祷告，求上帝给我们耐心，好让直到我们可以明白。 Baru ketika kita menoleh ke belakang, kita tahu apa yang Yesus itu lakukan. 因此呢，当我们回头过去的时候，我们可以看到耶稣做的是什么。 Bapak Ibu, pertama kali Yesus masuk sebagai raja, 当第一天耶稣进入成为君王的时候， yang dia lakukan justru bukan pertama kali bertahta, berkuasa, 他所做的并不是要在那里设立宝座， justru dia menekankan pada kita dengan caranya dia bahwa yang pertama kali dia lakukan, dia meninjau setiap kita. 他告诉我们说，他第一次所做的并不是设立宝座，而是呢，他去观察我们每一个人。 Yang pertama kali dia bukan klaim tahtanya, tapi masuk bait Allah, meninjau bait Allah. 他来的时候呢，他不是要去宣告，就是要抓住他的权柄，不是，而是呢，他来到上帝的殿，并且他来观察。 Sayangnya bait Allah kosong. 很可惜的，上帝的殿是空洞洞的。 Bagian ini mengingatkan kita yang pertama kali Tuhan lakukan dalam hidup kita yang kita sulit mengerti. 这一段经文告诉我们说，当我们很难的去理解上帝的时候呢，他对我们所做的第一件事， Justru Tuhan ingatkan di dalam kebingungan kita yang dia lakukan pertama kali, dia meninjau kita, menilik kita. 他提醒我们说，在我们的一切的疑惑当中，他第一件事所做的，在我们身上所做的是，他正在观察我们，来监察我们。 Dia hadir, mengamati kita, mengawasi kita. 他有莅临，他有与我们同在，他正在观察我们。 Tapi pertanyaannya, apakah kita memiliki iman sehingga dia menjumpai kita tidak kosong? 问题是我们是否拥有信心，使得当他观察我们的时候，他没有遇到空洞洞的我们。 Atau jangan-jangan ketika dia meninjau, mengamati kita, menjumpai hidup kita sudah kosong karena tawar hati. 是否呢？今天当他观察我们的时候，他已经看到我们已经空洞洞的，因为我们心已经灰了，已经灰心了。 Dan disitulah hari kedua dia mengingatkan kita sekali lagi. 然后第二天，他再度来提醒我们： Kalau hidup kita itu kosong, 如果我们生命是空的，
Ingat, kita ini manusia, umat Tuhan, kita bukan pohon. 我们要记得，我们是人类，我们不是树枝。 Seharusnya kehidupan iman kita itu bukan seperti pohon yang musiman. 我们的生活，我们生命不应该像那些有季节性的一个树。 Harusnya setiap kita tetap menghasilkan buah apapun musim kita. 我们成为人类，无论是怎么样的一个季节，我们的生命必须要结果累累。 Tapi Bapak Ibu, berapa banyak orang Kristen tuh hidupnya musiman? 有多少的基督徒也是跟树枝一样，他们是靠着季节而发果子。 Kalau Prapaskah dan Paskah menjaga sekali hidupnya. 如果要进入受难节的时候，受难节的前夕，大家都很保守他的生活， Bahkan rajin mengajak jiwa, menginjili sesama. 甚至呢殷勤的来去传福音，带领人来到上帝面前。 Demikian pula ketika Natal. 圣诞节前夕也是如此。 Tapi setelah Napas, Natal Paskah, 可是呢，圣诞节以及受难节之后， apa yang kita lakukan? 我们所做的是什么呢？ Apakah kita rela puasa seperti Prapaskah? 我们是否愿意像那一些要进入耶稣受难节的时候的我们这样子做禁食祷告呢？ Apakah kita rela mengingat kita itu debu dan abu seperti Prapaskah? 是否愿意在那个受难的前夕，我们是否愿意来监察自己？我们只不过是一个粪土。 Apakah kita masih senantiasa mendoakan satu dengan yang lain dan menginjili sesama? 我们是否彼此来带导彼此我们是否一样仍然彼此来带导来，然后来传福音呢？ Jika tidak, 如果没有， Tuhan mengingatkan, apakah kita sudah mulai seperti pohon yang musiman buahnya? 上帝在提醒我们，我们是否已经变成像树枝一样，我们只是按照季节来结果子的。 Bapak Ibu, saya percaya gereja itu bukan musiman karena kita bukan pohon. 因为我相信教会并不是有季节性的，因为我们不是树枝。 Gereja harus menghasilkan buah apapun musimnya. 教会无论是什么样的一个季节，必须要结出果子。 Tapi ketika kita itu mengalami kekeringan, Tuhan mengingatkan pada hari ketiga. 当我们遇到苦干的时候呢，第三天上帝提醒了我们， Percayalah kembali padanya. 我们要再度回到上帝面前来相信他。 Percaya bahwa Tuhan punya tugas bagi setiap kita untuk tetap menghasilkan buah. 只要相信上帝给我们每个人有我们每个人的责任，好让我们可以不断的结果子累累。 Dan jika sulit untuk percaya, berdoalah. 如果我们很难的去相信他，我们要知道做什么呢？就是要祷告。 Dan jangan hidup kita tidak lagi menghasilkan buah bagi dia. 我们要祷告，也不要让我的生命一次停止为他而发果子。 Bapak Ibu, ini yang Tuhan itu lakukan sebelum dia itu kemudian masuk ke Yerusalem dan memberikan dirinya untuk disalib. 这就是耶稣上了耶路撒冷要上十字架之前所做的事。 Dia mengingatkan setiap kita, dia setia meninjau kita. 他提醒我们每个人说，他是很忠心的来观察我们每个人。 Tapi apakah kita setia menghasilkan buah baginya? 问题是否我们忠心的为他而结果子呢？ Meskipun sulit, percaya lagi padanya. 即便很艰难，我们要再度来相信他， Jangan pernah tidak percaya kepada Tuhan. 不要不信上帝。 Percayalah yang Tuhan lakukan bagi hidup kita, meskipun kita tidak mengerti, tapi itu yang terbaik. 我们仍然要相信上帝，即便他所做的我们不明白，我们不谅解，可是我们要相信他，他为我们所做的是最好的。 Karena tidak semua yang kita minta diberi itu pasti yang baik. 因为呢，我们不是我们所要求的，他会给我们的话，这是最好的。 Kalau anak saya masih SD minta motor, saya tidak mungkin beri. 如果我的孩子还是小学，他要求摩托车，我不可能会给他。 Tapi saya tidak memberi bukan karena saya jahat padanya. 今天我不给他，并不是说我对他很残酷， Justru karena saya memperhatikan dia. 因为我关心他， Belum saatnya dia memiliki motor. 因为还没有到时间他可以骑摩托车。 Bapak Ibu, kadang-kadang jawaban tidak yang kita tidak bisa mengerti, 因为常常我们得到的不，我们不能理解的这个不的答案， belum tentu karena Tuhan jahat dengan kita. 并不是说上帝对我们很残酷。 Karena itu di dalam tidak mengertian kita kembali coba percaya pada dia. 因此呢，在我们的不谅解当中、不了解当中，我们要回度来去相信他。 Sulit percaya, berdoa. 很难的去相信，我们要祷告。 Setelah doa, pergi hasilkan buah. 当祷告之后呢，你要出去结果子。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们一同低头进入祷告。 Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan kehidupan iman kami. 我们在天上的父，我们想再度来思想我们的灵性生活。
Sudah berapa lama kami menjadi orang Kristen, tapi betulkah kami itu mengikuti Tuhan dengan rela? 我们已经做了基督徒数多年，我们是否真的是愿意来跟随耶稣？ Ketika semua baik-baik saja, kami rela mengikuti Tuhan. 当一切是安好的时候，我们很愿意的来跟随耶稣。 Dan ketika kami merasa Tuhan itu membingungkan, 当我们开始觉得说上帝让我们很疑惑的时候， kami mulai mengatakan Tuhan itu tidak layak untuk diikuti. 我们开始讲到说上帝不配得我们跟随。 Tapi bagian ini Yesus justru mengingatkan setiap kami. 可是主今天早上的经文，耶稣再度来提醒我们， Memang kami manusia sulit mengerti kehendak Tuhan. 我们作为人类很难的去明白上帝的心意， Karena kehendak dan rancangan Tuhan bukan kehendak dan rancangan kami. 因为上帝的旨意、上帝的心意，并不是我们人类的心意旨意。 Kami manusia, Tuhan adalah Tuhan. 我们是人，上帝就是上帝。 Harusnya yang kami lakukan justru kembali percaya. 我们应当所做的，我们要再次回去来相信你。 Dan di dalam kepercayaan kami itu ketika sulit kami mencoba untuk berdoa. 当我们要很难去相信你的时候呢，我们要学习祷告。 Dan di dalam doa, biarlah kiranya setiap kami mulai terbuka, sedikit demi sedikit mulai perlahan mengerti kehendak Tuhan. 当我们在祷告当中，求你容许我们能够一点一点的被你所揭开，我们可以明白上帝的旨意。 Dan kami diingatkan bahwa Tuhan itu senantiasa meninjau kami. 也不断的提醒我们，上帝不断的来观察我们。 Dan biarlah kiranya ketika Tuhan meninjau tidak mendapati hidup kami kosong. 当上帝来观察、来看顾我们的时候呢，没有发现到我们生命是空洞洞的， Tapi kami menghasilkan buah bagi Tuhan. 而是我们是为上帝而发过子累累的生活， Dan kami bisa memiliki hidup yang senantiasa memuliakan dan berbuah bagi Tuhan. 并且我们可以不断结果子为上帝结果子的生活，并且荣耀上帝的生活。 Inilah doa dan permohonan kami 这就是我们的祷告，我们的祈求。 yang kami panjatkan dalam nama Yesus 我 Kristus. 们是祷告，是奉主耶稣的名来祈求。 Amin. 阿门。